Didik TV KPM. Okey, seterusnya selepas kita dah tengok pengenali makanan apa semua tu, kita akan pergi kepada reka bentuk pakaian. Baik. Okey, yang mana sebagai pengendali makanan seharusnya lah mereka mengikut tata cara berpakaian yang betul. Baik. Macam sebab kita nak pastikan bahawa pakaian yang kita pakai tu mencerminkan kebersihan tempat masak kita. Jadi sebagai tukang masak, ini kita tumpu kepada tukang masak atau chef lah. Jadi sebagai tukang masak, tak semestinya mesti ikut seperti dalam gambar ini. Asalkan perlu ada semua elemen-elemen ini. Antaranya topi chef. Jadi topi chef ataupun dalam bahasa Inggeris chef hat, sekiranya murid nak menjawab dalam bahasa Inggeris, ejaan kena betul. Ejaan bahasa Inggeris tu kena betul. Tapi jawapan masih akan diterima. Masih boleh diterima, tetapi spelling atau ejaan kena tepat. Kena betul. Sebab kita tak nak dimelayukan. Ya, baik. Okey. Contoh chef, kalau bahasa Melayu CEF. Tapi kalau bahasa Inggeris CHEF. Jadi yang saya listkan dekat sini, sedaraikan dekat sini adalah ciri-ciri topi itulah. Yang mana topi dia berbentuk tabung, posisi chef ditunjukkan melalui ketinggian topi. Maknanya lagi tinggi topi, lagi besarlah pangkat dia. Maknanya bukan pangkat, sebenarnya experience dia, pengalaman dia. Lagi hebatlah dia tu. Kemudian ada lubang udara untuk pengudaraan. Di bahagian topi tu, atas tu dia ada udara. Kalau tak nanti berkuap, panaslah pula kan. Jadi kena ada lubang udara dan tujuan topi itu dipakai adalah untuk mengelakkan daripada rambut masuk dalam makanan. Jadi kalau kita tengok dekat luar sana, kalau tukang masak pakai topi, maknanya dah betul lah tu amalan dia. Dia dah untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran makanan, rambut masuk ke dalam makanan. Okey, seterusnya ialah scarf leher. Okey, scarf leher ni atau chef scarf biasanya dibuat pada kain kapas. Kenapa kain kapas? Sebab nak lap peluh. Kan bila tukang masak ni tahulah panas masak semua kan. Jadi tujuan dia ialah untuk nak lap peluh pada chef. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai biasa, mereka sangkut towel. Sangkutkan saja tuala di leher mereka. Tuala di leher sepatutnya untuk nak lap peluh. Dan yang sebaiknya memakai pakaian chef, baju chef. Okey, dan kalau kita lihat baju chef ini, dia ada butang berganda. Ini kita panggil sebagai butang berganda. Jadi kenapa? Sebab butang berganda ni untuk mudahkan bukaan pakaian, dia cuba tarik je. Dia untuk mudahkan bukaan pakaian ketika kemalangan ataupun nak tutup terkena kotor. Sebab butang chef ni dia boleh buka sini ataupun dia tutup balik. Kalau kotor dia boleh pakai tukar arah dia tu kan. Okey. Jadi biasanya baju chef ni berwarna putih untuk melambangkan kebersihan dan dibuat daripada kain kapas. Iaitu kita panggil kapas cotton drill. Okey, dia agaknya kain yang agak tebal sikit. Dan kenapa dia tebal? Sebab dia nak melindungi dada daripada kena panas api. Kan chef kita asyik masak aja kan. Jadi tebal untuk melindungi daripada kepanasan haba. Okey, baju chef. Seterusnya yang paling penting ialah apron. Nah, yang ini kalau kita lihat, setengah kedai makan ada pakai apron, setengah tak pakai pun apron. Kan? Jadi sebab apa? Apron ni nak supaya elak daripada baju kotor lah. Terkena kotoran. Dan apron ni sebaiknya gunalah apron kapas. Kapas dan mudah menyerap peluh. Okey. So, kenapa yang ini pula kita pakai yang gelap? Sebab kita tak nak nampak kunyit, kotoran, picap, melekat kan. So, kita pakai yang gelap untuk nak elakkan nampak kotor. Yang ni kontra, yang ni baju putih. Tapi apron gelap. Sebab apron kita letak betul-betul dekat pinggang kita. Kita masak pun memang terpecik-pecik semua tu kan. Jadi kita perlu pakai yang gelap. And then seterusnya seluar lebih beretika sebenarnya kita memakai seluar panjang. Lebih beretika pakai seluar panjang dan
kalau boleh biarlah pakai yang daripada jenis kain kapas. Sebab kain kapas ni dia menyerap lembapan. Jadi maksudnya sejuk bila kita pakai. Seterusnya juga kita pakailah yang warna gelap. Sama juga sebab kita tak nak ada nampak kekotoran pada seluar kita. Okey. Dan seterusnya kasut keselamatan atau kita panggil sebagai safety shoes. Kasut keselamatan ni, kasut ini memang sepatutnya dipakai oleh tukang masak daripada jenis tapak getah. Getah dan tebal. Kalau kita tengok pada lukisan kita ni pun tapaknya tebal. Tebal dan getah supaya dia boleh mencengkam lantai kita. Jadi tak adalah licin. Kemudian dan juga nak elakkan daripada tergelincir. Okay, yang ada, bila tapak getah dia elak daripada berlakunya tergelincir. Dan sepatutnya kasut ini bahagian atasnya dibuat daripada besi dan kulit untuk elak kaki terjera jika benda terjatuh di atas ni. Bahagian atas ni, bahagian atas kasut ni keras. Sebab kita nak elak berlaku kalau ada benda jatuh dekat kaki chef. Periuk terjatuh ke cikgu terlepas. Kan periuk kuali yang kalau kita tengok dekat kedai-kedai restoran besar, mereka bukan pakai periuk kecil macam kita. Mereka pakai yang besar, yang tembaga tu kan. Jadi takut jatuh. So ini sepatutnya. Jadi itu antara ciri-ciri pakaian seorang chef yang sebaiknya. Jadi selain daripada chef, pengurus restoran dan pramusaji juga ada pakaian dia tersendiri. Yang sepatutnya mereka pakailah. Contohnya pengurus restoran. Pengurus restoran ni mereka biasanya berfungsi untuk melayan tetamu. Okey, untuk mengambil pesanan daripada tetamu. Jadi mereka perlu pakaian nampak smart, seperti kalau untuk pengurus restoran lelaki mereka akan pakai kemeja dan kot. Kemeja dan kot, seluar slack, bertali leher dan berkasut bertutup. Manakala mereka tak perlu pakai penutup kepala sebab mereka bukan orang yang serve makanan, menyediakan makanan. Tapi make sure mereka kemaslah. Okey. Jadi sama juga untuk yang kena pakai kasut bertutup. Begitu juga dengan pramusaji. Okey, pramusaji juga mereka perlu memakai pakaian yang kemas, okey. Memastikan bahawa pakaian yang mereka pakai itu juga sesuai untuk pramusaji. Alright. So, kita dah tengok tadi tukang masak. Kita dah tengok pengurus restoran dan pramusaji. So, kita nak tengok pula soalan. Okey. Cik Roslan bercadang membuka sebuah restoran makanan. Beliau perlu mereka sehelai pakaian untuk chefnya yang dipakai pada hari perasmian pembukaan restorannya. Soalan yang pertama, lakar dan label. Lakar dan label, reka bentuk pakaian chef yang sesuai dan selamat untuk chefnya. Dan soalan yang kedua, kenal pasti 3 kepentingan pemilihan pakaian itu kepada pengendali makanan. Okey, siapa nak cuba soalan Ada nak cuba soalan pertama? Cikgu, saya nak cuba. Okey, Anis, apa dia? Apa yang kita perlu lakar ialah topi chef, skaf leher, baju chef, apron, seluar panjang dan kasut keselamatan. Kita Okey. simak. Jadi dekat sini sebenarnya apa yang saya nak highlightkan dekat sini. Terima kasih Anis. Okey, maknanya Anis fahamlah apa yang cikgu terangkan. Okey, dekat sini sebenarnya apa yang saya nak tekankan ialah apabila soalan keluar lakar label, maka murid kena lakar, lukis. Murid kena lukis yang pertama. Kemudian label. Ini dinamakan label. Okey, kita buatkan anak panah dan labelkan. Okey. Yang tadi yang penerangan tadi bukan label. Itu saya nak mengajar. Saya nak menerangkan. Tetapi kalau soalan lakar bermakna murid perlu lakar. Lakarkan. Dan perlu dilabelkan. Okey. So, soalan yang seterusnya,
kenal pasti 3 kepentingan. Okey, boleh Anis? Boleh. Okey, apa dia? 3 kepentingan pemilihan pakaian ialah memastikan keselesaan pergerakan, menjamin keselamatan, mempamerkan penampilan diri yang menarik dan lagi satu mencegah pencemaran makanan. Baik. Okey. Tadi yang saya dah sebutkan tadi kan masa kenapa kita kena kita kena pakai pakaian yang betul, yang smart sebab inilah jawapan dia dan memang tepat jawapan Anis bagi tadi. So inilah dia Jadi Kalau 3 markah ni markah penuh cikgu. markah penuh, 3 markah. Okey. Baik. 3 markah. So ingat bila dia minta 3 kita jawab 3. Tapi dekat sini cikgu sampai 4. Ada 4. Sebab kita tahu jawapan kita ada 4. Tapi janganlah jawab habis semua. Tengok kepada soalan. Baik. Soalan minta 3 bagi 3. Baik. Didik TV KPM